Tanya kepada sesiapa pun nak sukses, nak berjaya ataupun tidak, kan, saya boleh yakin, saya boleh confident, kan, 99.99999 dia akan jawab dia nak berjaya, kan, betul tak? Apatah lagi kepada kita orang yang memang waras akal, memang yang kita sedar bahawa kita wajib berjaya. Okey. Jadi sebagai intro hari ini adalah saya nak kita sedar kita wajib berjaya. Cuma kita kena lebih pergi kepada detail dia, iaitu apakah mekanisme yang penting untuk berjaya. Kita nak berjaya, kan? Apakah mekanisme yang penting untuk berjaya? Apakah ciri-ciri yang kita perlukan untuk berjaya? Sebab kalau kita cerita berjaya, kita tak perasan apa benda yang penting sebenarnya untuk berjaya ni, kan? Jadi dia akan buang masa kita sebab kita tak ada ala tuju, kan? Kita tak tahu apa nak buat, apa next, apa tu, apa yang kita perlukan, apa yang diperlukan untuk berjaya. Ada banyak. Cuma hari ni saya nak cerita pasal dua benda yang paling asas, yang paling penting, terutamanya bagi anda yang pertama kali bersama dengan kita. Bagi yang pertama kali tengok, hi, Assalamualaikum, good morning. Okey, anda sedang melihat satu video yang akan ubah hidup anda. Okey, jangan tukar, tengok sampai habis. Okey, nilai benda ni, nilai peluang ni, lepas tu anda buat keputusan yang bijaksana. Untuk orang yang pertama join kita punya video kali ni, Okey. Jadi terima kasih Cik Zainal. Okey. Jadi bila kita cerita pasal berjaya ni, antara yang paling penting, dua yang paling penting. Yang pertama adalah bila kita nak berjaya, kita kena ada apa kita kata? Peluang, ataupun platform, ataupun tempat, ataupun wadah yang dipanggil begitu sebab kita ada perlukan satu tempat untuk kita berjaya melalui tempat tu, melalui platform tu, melalui wadah itu, kan? Kalau anda pergi tangkap mak rempit, kan? Anda pergi tangkap mak rempit yang tengah Superman tu, kan? Sung, dek, kejap. Bila nak bang? Kan? Nak jadi jutawan, kan? Sebab apa nak jadi jutawan? Sebab dia nak beli motor yang lebih laju, yang lebih mahal. Sudah tentulah dia kena jadi jutawan, betul? Jadi bila kita tanya soalan kedua kepada dia, okey, adik nak berjaya, adik nak buat apa? Okey, maksudnya kita bertanya dekat dia, dia nak buat apa platform yang dia nak guna untuk dia berjaya? Adakah dengan dia jadi mak rempit tu dia boleh fly Superman, dia boleh berjaya? Dalam sudut dia lah, berjaya ni luas, kan? Tapi kita narrow down lah kepada wang ringgit dan juga masa depan yang cerah. Lepas tu kita tanya kat dia, dek, adik nak buat apa? Kan? Nak berjaya ni adik cadang nak buat apa? Adik cadang nak buat apa? Mesti dia akan jawab, entahlah bang, macam tak nampak lah jalan nak berjaya tu apa nak buat, kan? Jadi Alhamdulillah, ada perasan ke tak perasan, hari ni video ni lalu kepada anda, kan? Video ni live ni lalu kepada anda, sama ada live ataupun recorded nanti baru lalu dekat anda. Ada kawan anda yang tag, ada kawan anda yang share dengan anda benda ni. Ada perasan tak? Ini satu cara Allah hantar peluang ni kepada anda, kan? Tidak, apa kita kata, tidak kebetulan anda ternampak video ni. Tak. Anda nampak video ni memang dah ditujukan kepada anda. Sama ada kita tengok, kita perasan ataupun tidak, itu sahaja. Okey. Alright. Cikgu T nampak anda, tim Jelatuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang Taiping pun ada. Suara slow jelas, ada yang slow, ada yang jelas ni. Kalau yang tengok slow tu, sila naikkan volume anda punya phone, ataupun tukar speakerphone anda dengan speakerphone yang paling mahal sekali. Celupa pun orang ni. Okey. Laptop off suara? Tak. Cikgu yang jelas ke tak? Cik Zainal jelas tak, Cik Zainal? Cik Zainal pun kata okey. Saya punya phone pun okey. Jadi biasalah tu cabaran, kan? Okey. Mic dah dekat dengan saya ni. Nampak? Saya pakai mic dah dekat dah ni. Okey. Jadi kita yang pertama nak berjaya ni, kita kena suara jelas sangat. Terima kasih Puan Yati. Jadi bila kita nak berjaya ni, kan, yang pertama tadi saya kata saya nak cerita dua lah benda yang untuk kita sama-sama fikir.
pertama peluang, kan, platform, kan, mak rempit, orang-orang tu semua nak berjaya, semua orang nak berjaya, even penagih dadah pun nak berjaya, kan. Jadi kita yang pertama, anda sedar tak hari ni telah didatangkan kepada anda parit raja tak jelas. Parit raja ni kena komplain lah dekat apa nama dia, dekat apa dia punya internet provider ataupun dekat mana-mana, kan. Biasa mesti parit raja punya. Marah si Razak itu, kan. Nak buat macam mana, kan. Okey. Sebelum saya teruskan lah, saya tengok okey, jelas parit raja tak jelas, typing okey. Tengok kan betul saya cakap Tuan Razak. Parit raja saja yang tak jelas. Okey. Jadi dekat mana itulah dia. Hari-hari asyik cerita pasal jelas tak jelas mic ni, kan. Dah lupa dah apa tajuk. Saya sampai kat mana tadi, Oh, yang tadi yang pertama peluang. Kena ada peluang dan anda kena sedar sekarang peluang ni dah sampai kepada anda. Okey. Kan, untuk anda yang pertama kali tengok, peluang ni dah sampai kepada anda. Tidak tiba-tiba dia sampai tau. Sudah ditentukan dia akan sampai kepada anda hari ni. Jadi inilah peluang yang kita nak share kepada anda. Nama dia MXB. Okay, apa dia nanti saya akan cerita kemudian. Yang kedua adalah untuk berjaya kita perlu ada masa ataupun kesempatan ataupun dipanggil sebagai masa. Anda rasa ada masa lagi ke tak? Kan, anda rasa, kan, boleh tak komen dekat saya berapa masa yang anda rasa anda masih ada untuk berjaya dekat dunia. Okey? Boleh tak anda komen, anda rasa berapa banyak masa anda ada lagi, okey, untuk berjaya. Kan, contohlah kita nak berjaya, nak jadi ayah yang disayangi, nak jadi ibu yang disayangi, anak yang dibanggakan. Anda rasa, boleh komen tak? Boleh komen. Anda komen, anda rasa anda ada banyak lagi masa ataupun sikit? Okey, boleh komen tak? Siapa yang ada? Dapat seorang dua komen pun jadilah. Anda ada banyak masa ke tak? Cikgu T kata ada banyak masa. Okey, yang lain. Siapa rasa dia ada banyak masa ataupun ada yang rasa dia sikit masa? Masa tak banyak dah, kena pulun selagi ada nyawa. Wah, deep. Kak KB jawab deep. Dia soalan ni bukan soalan A, B, C. Dia bukan soalan yang betul salah, tidak. Dia soalan yang dari kita punya perspektif, pemikiran kita. Puan Nora kata banyak masa. Alright. Okay. Selalu ada masa. Okay. Okay. Jadi saya nak anda, jom kita fikir macam ni. Kita fikir macam ni. Umur purata manusia sekarang berapa? Kan, kita boleh anggap mana saya punya mikrofon. Kita kita share, kan, sebelum kita ni kita sembang pasal masa. Masa sebenarnya adalah apa dia? Ada orang kata masa adalah emas, ada orang kata masa adalah belian dan sebagainya lah, kan. Ada perasan tak masa? Anda tengok jam, Anda tengok jam. Tengok jam dekat dinding. Ada tak jam sekarang dekat dinding? Yang kalau boleh yang bergerak lah, yang ada jarum saat dia, yang ada bacaan saat dia. Okey, anda tengok jam. Anda tengok bila masa tu bergerak, okey? Masa itu bergerak, anda tengok dengan mata hati anda, apa yang berlaku? Bila jarum saat itu bergerak, tuk 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 tuk, kan? Apa yang berlaku? Kan jarum saat tu, kan, jam tu kan masa, kan. Jadi sebenarnya saya nak anda tengok macam ni. Betul tak? Setiap saat yang berlalu 1, 2, 3, 4, 5, okey, pukul 10, 5 minit, 10, apa yang anda patut lihat? Kita patut lihat macam ni. Setiap jarum saat yang bergerak, maksudnya semakin kurang kita punya masa. Betul tak? Setiap jarum saat yang bergerak, semakin kurang kita punya masa. Masa kita yang kurang tu apa dia? Maksudnya semakin dekat kita dengan mati, betul? Kan? Jadi bila masa tu bergerak, kita perlu tengok bahawa masa kita semakin suntuk. Dan anda rasa kita ada masa yang lama ke tidak? Kan? Purata umur umat sekarang ni, kita boleh ambil umur umat Nabi Muhammad lah, kan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 60 hingga 65. Itu average umur,
Kalau lebih, bonus. Kalau kurang, itulah dah nak buat macam mana kan? Dah dipanggil. Kan? Kita ambil umur 65 lah, paling maksimum 65. Okey? Anda darabkan dengan 365 hari. Anda akan ada 23,725 hari. Okey? 65 hari, 65 tahun, saya darabkan dengan 365 hari, anda akan ada 23,725 hari. Okey, anda tulis 2375. Cik Zainul boleh tuliskan tak dekat komen tu? Bila kita anggap umur kita, purata umur sekarang kan 65 tahun umat Nabi Muhammad, anda darabkan dengan 365. Anda akan dapat 23,725 hari. Anda rasa 23,725 hari itu banyak ke sikit? Terpulang kepada anda. Okey, tapi anda kena ingat 23,725 cikgu, 23,000 hari. Okey, kita ambil 23,000 hari lah. Anda kena ingat, bukan setiap hari anda bekerja, betul tak? Bukan setiap hari anda akan gunakan untuk menuju anda punya, apa kita kata, anda punya sukses, betul? Okey? Dan saya nak kita faham bahawa hanya 1/3 sahaja dalam hari yang tinggal kita akan gunakan untuk apa? Untuk berjaya. Bahagi 3. Untuk buat kerja-kerja untuk berjaya. Bahagi dengan 3. Jadi, anda ada 7,900. Ambil bundakan. 7,900 hari. Yang tinggal setelah tolak tidur setengah, tolak beribadat dengan anak bini punya masa, okey, golden time. Jadi 3 masa bekerja. Itu pun masih ada yang bekerja kurang lagi pada ni. Saya ambil bagi 3. 8 jam satu hari. Jadi anda akan tinggal 7,900 hari. Betul? Untuk anda berjaya. Tapi kena ingat, banyak anda yang tengok video ni, kan, dah guna hampir separuh daripada tu. Malah ada yang dah guna 3/4 daripada masa tu. Contoh, kalau umur, saya ambil tadi 65 kan, kita ambil tengah-tengah lah. Kita ambil tengah-tengah. Kan, 30, katalah umur anda sekarang 32 lah, 32. Kita bahagi 2. Anda dah guna 3,000 lebih masa yang sebelum ni. Dah guna. Sebab 65, daripada lahir sampai 65. Kan? Bukannya masa yang tinggal. Masa yang tinggal adalah tolak umur anda sekarang. Umur anda sekarang, darab dengan 365, berapa hari yang tinggal? Tolak daripada 7,900 yang kita kata Allah bagi tu, 65. Kan? Jadi anda sekarang banyaknya dah guna lebih daripada separuh. Ada yang tinggal 2,000 hari. Ada yang tinggal 200 pun. Mungkin yang umur 50-an dah tinggal sikit lah kan. Okey. Cuma saya nak tanya kepada anda lah. Itu pun apa yang saya kira tadi apabila kita dapat capai umur 65. Tapi saya tanya anda lah. Adakah kita pasti kita akan sampai 65? Itu pun kiraan saya tadi tu, kalau Allah berizinkan kita hidup kat dunia sampai umur 65. Kalau Allah ambil kita besok, kalau Allah ambil kita petang ni, kan? Kalau Allah bagi kita izin sampai 65 tahun. Kalau Allah ambil kita petang ni, kalau Allah kita ambil kita besok, kalau Allah ambil kita bulan depan, apa yang kita tinggal dekat anak-anak? Apa berjaya yang kita ada? Kan? Jadi datang masa, iaitu kena ingat, kita tak ada masa yang banyak. Dan kita tak tahu pun masa kita berapa banyak. Jadi bila dah ada peluang, kita dah dengar benda ni, kan? Ada kesempatan, masih ada tulang pak kerat, boleh buat kerja, jangan tunggu, buat terus. Jangan tunggu walaupun petang. Jangan tunggu walaupun petang ni, buat terus. Apa nak buat, nanti ada klik lah. Nanti anda klik dekat ni, dekat siapa-siapa yang ada ni, ada tanya apa benda pertama nak buat. Okey. Alright, itu selingan lah. Selingan yang pertama, kita kena faham kita hari ni ada peluang. Alhamdulillah, Allah bagi kita peluang ini, dihantar kepada kita. Yang kedua adalah kita ada masa, ada kesempatan, kan?
Walaupun kita ada masa tapi duduk dekat hospital, wire penuh kiri kanan dekat ICU pun tak ada guna juga. Kan? Dan saya yakin yang percaya, yang main dengar ni masih ada masa, ada kekuatan, boleh buat live, boleh buat sharing dan sebagainya. Okay? Alright, itu selingan dia lah. Dan hari ni kita nak share pasal okay. Jangan ambil berat sangat benda tu. Benda tu sebenarnya panjang lagi kan. Tapi saya nak ajar anda untuk anda lihat bahawa berapa banyak lagi masa kan kita hidup sampai 65 tahun. Darab dengan 65 tahun tu, darab dengan 365, lepas tu umur yang kita sekarang darab dengan 365. Jadi kita tolakkan berapa balance yang tinggal. Lepas tu bahagi kepada 3. Sebab 1/3 hari nak beribadah, 1/3 hari nak ada golden time dengan family, nak tidur dan sebagainya. 1/3 hari saja yang kita nak buat untuk sukses. Okey, sebab tu kena bagi 3. Dan anda boleh tengok nombor tu, anda tampal. Setiap hari anda kurangkan. Baru anda tahu. Okey, cuma kena ingat, itu pun kalau Allah izinkan kita umur sampai 65. Okey, mati tak tunggu tua. Okey, baik, kita teruskan. 10 sebab yang saya nak share kepada anda, kalau anda untuk sama-sama mereka dapat manfaat ni lah. Okey. Jadi 10 perkara yang saya nak share kepada anda, dan saya adalah marketing director untuk MXB. Saya adalah orang syarikat dan saya berkongsi dari sudut pandang saya sebagai orang syarikat. Dan dia sebenarnya ada lebih daripada 10, beratus, beribu, tapi saya nak cerita 10 je hari ni kan. Sebab kita target dalam sejam, kita punya sema-sema ni dalam sejam pun cukup lah. Jadi boleh tolong share dengan kawan-kawan anda, tag nama dia orang. Minah ni kalau buat MXB mesti berjaya ni. Anda tag Minah. Abang Long aku ni susah betul lah nak ni. Tag Along. Okey, tag Angah, tag mak, tag ayah. Yang mana anda nak mereka dengar benda ni. Okey. Yang pertama adalah jika anda tak bersama MXB anda rugi. Sebab apa? Sebab sekarang MXB adalah salah satu platform ataupun salah satu syarikat yang sedang berkembang pesat. Sebermulanya kita dengan PKP, dengan COVID-19, kita antara platform syarikat yang berkembang pesat. Sebab apa? Sebab permintaan ataupun demand kepada MXB melonjak dengan tinggi. Okey? Jadi boleh tak seorang tulis kat situ? Yang pertama adalah permintaan ataupun demand produk MXB, bisnes MXB tinggi. Okey. Waalaikumsalam Puan Rokiah Kiah. Ini Tepin rasanya kan? Betul tak? Okey. Yang pertama adalah demand, permintaan yang tinggi. Okey. Sebab apa permintaan tinggi? Saya tak ada nak membongak seorang-seorang, saya boleh ceritakan dengan anda sudah anda nilai sendiri. Yang pertama adalah beratur. Semalam saya pergi injection, punya ramai budak-budak muda beratur untuk dapatkan injection vaksin. Apakah tujuan untuk vaksin tersebut? Tujuan dia adalah untuk meningkatkan daya tahan badan kita melawan penyakit itu, virus itu. Kan? Maksudnya nak meningkatkan antibody kita. Okey? Jadi, produk kita pun boleh meningkatkan antibody. Dan yang best dia, pakai je bang, pakai. Kan? Pakai. Bukan makan, pakai. Pakai stokin kita, pakai cap kita, pakai baju vest kita. V-Pilot, V-Private, mestilah bercanggih sikit kan. Pakai benda tu, dia ada infrared. Lepas tu boleh naikkan kita punya suhu badan. Lepas tu anda boleh baca lah, kalau naik suhu badan dengan infrared, dia akan meningkatkan immunity, naikkan immune system, keupayaan daya tahan badan. Kan sama dia punya keperluan, sama macam dia punya kesan yang vaksin tu. Cuma vaksin tu dari sudut perubatan yang memang dah terpaksa buat, betul? Jadi vaksin kita ambil, dalam masa yang sama kita pakai produk, pakai, dengar cakap saya, pakai, bukan makan, pakai produk sebegini kan. Ni sarung tangan saya ni, ni to be confirm bila keluar. Okay. Sebelum anda tanya ada stokin, stokin tak baik pula saya nak angkat kan. Baju
seluar dalam, corset, kita punya legging, dalam masa sama boleh juga bertindak meningkatkan daya tahan badan. Sebab tu dari sudut produk dia sangat meningkat, keperluan dia sangat meningkat, lebih-lebih lagi waktu COVID ni. Sebelum ni kita pun dah memang lama, dan memang kita kata ada permintaan. Cuma bila COVID ni dia jadi lebih tinggi permintaan tu. Sebab produk yang bagus. Lepas tu sekarang ada perasan tak boleh keluar rumah, jadi banyak bisnes terjejas, betul? Banyak bisnes terjejas, akhirnya mereka perlukan bisnes sampingan. Mereka panggil sebagai sampingan, kan? Tapi sebenarnya bisnes ni boleh jadi anda punya bisnes utama, kan? Sebab apa? Sebab kita bisnes ataupun kita kerja untuk dapat duit, betul? Dan kalau bisnes di MXB ni, bonus dia, gaji dia dah 5, 6, 7, 8 kali ganda daripada gaji hakiki, kan? Kita dah kata, oh MXB lah kerja kita yang sebenar. Kan? Dan kita ada peluang yang boleh buat bisnes juga bersama dengan MXB. Nampak tak? Sebab apa? Tadi saya kata yang pertama, demand ni tinggi sekarang sebab dua-dua ni MXB ada. Dia menyediakan produk yang sesuai ikut keperluan sekarang. Dia juga ikut dia juga ada menyediakan peluang bisnes untuk keperluan sekarang. Okey. Jadi itu yang pertama adalah demand bisnes. Jadi kalau anda ada juga, anda boleh tulis juga sebab saya ada, hari ni saya nak share 10 je, kan? Sebenarnya ada beratus, beribu, tapi 10 je lah saya share. Okey. Yang kedua adalah di saat sekarang anda tengok di seluruh negara, banyak badan penguatkuasaan mula melancarkan operasi-operasi untuk membersihkan, kan, untuk membersihkan Malaysia daripada pelbagai salah laku, kan? Jadi ini waktu yang kritikal untuk kita pilih tempat berniaga yang betul, kan? Jangan pilih tempat berniaga yang mungkin akan menjerumus kita ke arah yang tidak dibenarkan oleh kerajaan lah. Macam itulah maksud saya, kan? Jadi kita ada lesen yang sah sehingga 2026, dipanggil sebagai AJL license 931592. 931592. Nak cek dengan KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, anda cek betul ke tak betul lah budak ni cakap platform ni ada lesen dan sebagainya, kan? Okey. Dan kita telah dapat pengiktirafan. Maksudnya secara indirect kerajaan bagi pengiktirafan kepada kita dengan mengizinkan kita renew 5 tahun kita punya lesen. Kebanyakan syarikat yearly, setahun ataupun 2 tahun paling lama. Okey, jadi itu kita ucapkan terima kasih kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Anda boleh tag dia pun, boleh tag Kementerian Perdagangan Dalam Negeri pun untuk kita sama-sama ucap terima kasih kerana bagi kita peluang dan percaya kepada kita untuk meneruskan bisnes ni menjadi platform. Okey. Yang pertama demand, yang kedua kita sah, AJL kita ada. No problem, anda jangan takut. Okey. Bagi siapa yang rajin boleh tulis tak dekat komen. Yang kedua kita sah. Kita bisnes yang genuine, yang ada lesen. Alright. Nombor 3. Kenapa anda rugi kalau anda tidak bersama dengan MXB? Kalau anda tak join, kawan-kawan anda ajak anda buat MXB, anda tak join. Kenapa anda rugi? Sebab management, pengurusan tertinggi di MXB International, okey, telah mempunyai lebih daripada 30 tahun pengalaman. Lebih daripada 30 tahun pengalaman, terutamanya kita punya driver, kita punya CEO, owner of the company ada pengalaman yang lebih daripada 30 tahun yang betul-betul sesuai dengan MXB. Sebab apa? Beliau juga dulu buat bisnes macam ni. Dia buat networking yang ada produk yang hebat daripada syarikat yang datang daripada luar negara. Sekali lagi nampaknya tak masuk ke tadi parking? Tak, ada orang beli. Okey, kejap ada gangguan. Kedua, kereta. Okey. Jadi kita punya team, kita punya CEO, kan, dia ada pengalaman lebih daripada 30 tahun sebagai networker juga, kan. Bukannya semata-mata dia ada duit, kan, dia buka company ni lepas tu pandai-pandai lah, tak. Dia orang yang dalam industri ni. Okey. Jadi nama dia Miss Pam Yap.
Kalau anda nak tengok, dia dekat Facebook SMTSD Reach. Nanti boleh tak siapa tag kita punya CEO? CEO kita Sempoi kan. Dia tak ada nak rasa wah I'm the CEO kan, tak ada kan. Dia mesra rakyat, malah lebih hebat daripada kebanyakan ahli politik di luar sana kan. Okey, gurau mak jangan marah kan, ni bukan cerita ramah politik. Okey, jadi pengalaman dia sebagai seorang, kita kata apa, sebagai seorang nahoda, driver kepada company. Sebab kita kena ingat company ni penting. Driver kepada company jauh lebih penting daripada company itu sendiri. Kan? Sebab yang drive company itu pergi ataupun patah balik belakang ataupun masuk longkang adalah driver. Driver company itu adalah company macam kereta lah kan. Driver lebih penting. Kan? Ada kereta hebat pun kalau driver tak boleh nak steer lebih laju, driver tak boleh nak apa nama dia, tak boleh nak bawa kita ke destinasi pun tak ada guna juga. Okay, thank you Val. Okay, yang pertama, kita ada driver yang usianya lebih daripada 30 tahun. Usianya pula, pengalamannya lebih daripada 30 tahun. Okay, okay. Itu yang ketiga. Yang ketiga maksudnya kita ada top management yang bagus, driver yang boleh drive kita pergi ke tempat hala tuju yang betul. Okay, yang pertama. Yang ketiga. Yang keempat adalah di MXB. Kalau anda masuk sebagai business owner di MXB, anda memilih untuk buat bisnes part time ke full time ke terpulang, asalkan anda pilih bersama MXB, semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah tersedia. Semuanya sudah ready. Anda hanya perlu masuk masuk gear jalan. Okey. Jadi apa yang saya maksudkan? Maksudnya kita dah ada sistem sistem office yang bagus. Kan kita dah ada pekerja, ada staff, kita dah ada purchaser, kita dah ada accountant, kita dah ada customer service, even kita ada bangunan, kita ada sistem account yang bagus, kita ada sistem pembayaran bonus yang dah siap untuk anda. Kan? Hanya masuk dan masuk gear, jalan terus. Okey? Jadi tak perlulah nak set up bangunan, nak beli kat mana tak perlu. Okey, sistem nak beli daripada siapa tak perlu fikir. Mak siapa nak jaga duit ni, duit keluar masuk ni kan, tak perlu fikir. Kan? Siapa yang nak order produk nak buat macam mana, siapa nak cerita produk, tak perlu fikir. Dan even di MXB anda ada dua orang pakar pemakanan ataupun dietitian yang boleh share dengan anda dengan cara yang betul. Ada sebuah syarikat, ada syarikat yang lain, banyak syarikat yang lain lah, bukan ada, banyak syarikat yang lain. Dia sekadar, dialah yang buat marketing, dialah yang jaga account, dialah yang cerita pasal kesihatan, pasal awareness dan sebagainya, betul tak? Jadi MXB semua dah ada dan semua diletak di tempat yang sepatutnya. Okey? Semua dah ada. Okey, itu nombor 4. Semua dah ada, anda masuk gear, jalan, insya-Allah dipermudahkan. Okey. Itu yang keempat. Baru keempat dah penat ni, macam mana nak sambung lagi ke? Jadi boleh tak tulis tolong tulis, sebab takut ada kawan kita yang tak dengar, dia boleh baca dekat komen tu. Kan, sebab ada kadang-kadang ada yang tengok dekat semua, dia tengok masa kerja kan, contoh dia tengok masa kerja, dia tengok komen dia tahu, dia harap orang tulis dekat komen apa yang sedang dipercakapkan. Sebab dia tak boleh nak dengar, tapi dia jiwa ada tau, jiwa nak buat MXB tu ada, tapi dia tak boleh nak dengar. Jadi kita tengoklah komen, dan kita pula komen yang tak apa-apa. Kesianlah dekat orang-orang macam tu. Dia dapat rasa apa yang sedang kita buat. Okey. Yang kelima adalah MXB juga adalah sebuah platform tempat berniaga sudah terbukti. Proven adalah sudah terbukti. Okey, sudah terbukti maksudnya dah berlaku, bukannya akan berlaku. Thank you sekali lagi. Dah berlaku maksudnya dah terjadi, bukannya akan terjadi, dah terjadi. Iaitu orang-orang yang telah berjaya dengan MXB, orang-orang yang telah buat pendapatan, ada juga yang telah mendapat nikmat sihat dikembalikan
Okey. Betul, memang semua daripada Allah, tapi asbab dia daripada kita punya usaha, kan, dengan teknologi yang ada. Okey. Jadi kita kata dah banyak dah proven to all level. Ada yang buat MXB ni muda berjaya, umur 20-an berjaya. Ada yang buat MXB ni untuk ni bisnes lah. Ada yang buat MXB ni umur 75 tahun berjaya. Ada. Okey. Kemudian ada juga yang buat MXB ni usia dia kita kata 35 tahun, kan, dan dia punya kita kata dia punya pergerakan dia macam orang 70 tahun. Maksudnya umur okey, tapi slow sambil-sambil nyambil berjaya. Ada juga. Jadi untuk produk pula, ada yang muda pakai akibat sebab-sebab tertentu dia pakai, ada hasil. Ada juga yang usia dah larut, kan, dah senja kala, pakai produk pun ada hasil. Jadi MXB ni, produk dia, bisnes dia terbuka kepada semua, kan. Tidak ada spesifik orang-orang yang diperlukan, yang boleh. Orang ni boleh, orang ni tak boleh. Okey, kau duduk kampung tak boleh. Kau duduk KL okey boleh. Kau muda tak boleh. Kau tak ada. Semua. Prasyarat dia satu je, nak atau tidak, kan. Kalau jawapan anda nak, boleh. Kalau jawapan anda tidak, okey, sila pangkah live ni sekarang. Sila keluar daripada live ni sekarang kalau jawapan anda tidak mahu berjaya, tak mahu ubah hidup. Okey? Okey, yang kelima, dia proven, banyak dah bukti, testimoni semua dah banyak, kan. Tak perlulah nak dicerita-cerita yang apa kita kata apa nama dia? Betul ke tidak produk ni, kan, ada lesen ke tidak, dah kita dah level lain daripada situ, tuan-tuan. Bukan lagi level macam tu. Itu level untuk company-company yang baru buka, yang 2-3 tahun, anda boleh tanya macam tu, kan. Kalau dah 16 tahun, kalau dah ada 35 juta business building yang ada, yang dibeli, kan. Jadi soalan-soalannya dah lain dah. Soalan yang patut anda tanya adalah sekarang, berapa aku nak dapat income daripada MXB? Contoh. Berapa orang aku nak bantu dengan produk MXB? Itu soalan-soalan yang kita patut tanya sekarang. Okey? Dan ada juga orang tanya, kita nak buat MXB ni macam mana? Berapa lama? Bila boleh berjaya? Itu sebenarnya atas kita. Anda pernah tengok tak satu Elon Musk ni yang apa? Kereta Tesla, kan? Yang jadi orang kaya cepat dengan teknologi dan juga pemikiran dia yang sangat inovatif. Dia kata apa? Nak berjaya, bila nak berjaya? Ini sebenarnya sama macam satu persoalan pokok yang boleh kita gunakan sebagai analogi. Senang je. Anda nak kemas rumah dalam masa 3 hari atau anda nak kemas rumah dalam masa 3 minggu. Okey, rumah anda kotor. Rumah anda bukan kotor. Apa? Bersepah, kan. Anda nak touch up sikitlah, cat ke apa ke dan sebagainya, kan. Anda nak buat dalam masa 3 hari atau anda nak buat dalam masa 3 minggu? Itu anda punya pilihan, betul tak? Buat dalam 3 minggu lah. Okey, maksudnya rumah tu akan siap lagi 3 minggu dia siap. Okey, insya-Allah. Biasanya kalau kita kata 3 minggu dia siap. Tapi kalau kita kata rumah tu kita nak siapkan dalam masa 3 hari, kena siap semua, dia akan siap dalam masa 3 hari. Jadi Elon Musk kata sukses ni macam tu. Kalau you letak you nak berjaya lagi seminggu lah you akan berjaya, kan. Kalau you letak lagi 3 bulan, 3 tahun lah you akan berjaya, kan. Jadi letak pada diri sendiri. Kalau boleh berjaya dalam masa 3 minggu, kenapa nak tunggu 3 tahun? Balik kepada soalan pokok saya, betul ke you confirm ke you ada lagi 3 tahun? Alright. Selingan, kan. Okey. Yang keenam adalah, dah tua-tua ni pancit sikit lah. Dulu cakap punya lama, relax, berjam-jam cakap, kan. Tapi sekarang ni dah pancit sebab cakap dia sambil duduk. Kalau boleh berdiri kan syok sikit, kan, nak bagi saya betulkan posisi sikit lah. Sebab dia bila cakap sambil duduk ni, dia tak feel lah, kan. Okay. Jadi itulah, kita pun dah lama tak cakap dengan manusia depan-depan ni. Sama-samalah kita doa cepat kita boleh kembali supaya dapat bersuah muka balik, kan. Silaturahim yang lama dah ni memang boleh dekat skrin, tapi lain tak sampai. Okey. Yang keenam adalah, kenapa anda rugi kalau anda tak join MXB? MXB ada satu brand, nama dia Weekend. Okey. MXB ada brand
Satu brand nama dia Viken. Okey, ini untuk orang-orang baru, Viken, V-K-E-N. Dan brand Viken ni tuan-tuan, dia sudah masuk tahun yang ke-11. Okey, masuk ke Malaysia. Teknologi ni daripada 3 negara. Kita punya pusat dia dekat Center of the Development, Product Development dekat Taiwan. Okey, dan produk ni teknologi yang sangat tinggi, yang anda rasa anda sepatutnya beli dengan harga dan anda sepatutnya beli produk ni dengan harga yang lebih tinggi. Sebab apa tau? Anda boleh tengok brand-brand yang ada semalam ke kemarin. Kita punya bos ada share satu brand, satu produk di US, di Amerika Syarikat, yang hanya ada sebahagian daripada function yang ada dekat Viken. Tapi harga dia almost double daripada Viken. Boleh faham tak? Boleh faham saya cakap? Ke saya cakap ni macam terbalik-terbalik? Okey. Dekat US ada satu brand yang daripada US lah, kan. Dia ada sebahagian saja daripada function produk kita. Maksudnya dia ada infrared je contoh, ataupun dia ada ion negatif je. Kan kita ada dua-dua kan. Jadi dekat sana dengan satu function tu pun dia jual dengan harga almost double daripada harga kita. Okey. Jadi apa yang saya nak cerita adalah dengan teknologi macam ni, kita dapat harga yang baik. Kita juga dapat berkongsi dengan orang produk yang baik, kan. Jadi dia satu package. Sebab yang dekat US tu, anda sebab dia bukan buat macam kita network marketing, dia buat trading lah. Dia jual terus dekat farmasi, dia jual dekat dia punya outlet dan sebagainya, kan. Kita boleh share dengan orang, boleh buat bisnes lagi dengan produk yang bagus ni, betul tak? Sebab kita terima kasih kepada Miss Pam sebab dia bagi kita ruang dan peluang ni, kan. Dia boleh pilih untuk jual sebagai trading, kan. Itu hak dia, kan. Ni company dia, ni produk dia, ni brand dia, ni hak dia, kan. Tapi dia memilih untuk bantu kita supaya kita dapat ubah hidup kita. Dia buat benda ni sebagai platform network marketing. Okey, itu kita kena sedar lah, supaya kita sedar yang kita ni diberi peluang oleh Miss Pam dan juga MSB untuk buat network marketing menggunakan produk-produk yang hebat, iaitu Viken. Yang ada tim-tim dia tau. Tim-tim dia, saya ternampak tadi gambar apa ni. Tim-tim kita. Ni Miss Chai, ni saya print, saya ambil lah, kan. Baju merah Miss Chai dengan Prof Chen. Ni orang-orang yang bertanggungjawab untuk produk kita, produk Viken ni, kan. Lepas tu anda tengok pula produk Viken ni, Masya Allah, dia punya sertifikat dengan test report. Harap-harap anda nampak lah apa yang tu nampak. Anda tengok nampak sijil dia. Anda tengok tebal kan. Saya malas lah nak cerita satu-satu. Sebab banyak. Dan anda datang office, anda tengok lah. Dengan begini punya level punya apa kita kata punya produk Viken ni, kita patut rasa bersyukur dan rasa bangga. Kita dapat jual, kita dapat jadi ejen untuk jual produk sehebat ni tau. Okey, dan itu kita kata satu benda yang patut kita syukur. Terima kasih bos, terima kasih Miss Pan, terima kasih MSB. Terima kasih Allah kerana mewujudkan platform macam ni. Okey, itu nombor 6. Nombor 7 adalah, kalau anda perasan, ialah minat manusia ni kan pelbagai. Apa-apa pun mindset kena ubah, betul. Mindset ini kalau cerita ni, ini panjang kalau cerita ni tau. Ada orang, apa kita sampaikan pun, sehebat mana pun benda yang kita sampaikan, dia tetap akan nampak negatif, betul tak? Kita kata, ui, produk ni laju, laris gila, sampai sold out. Tapi kalau orang tu mindset negatif, macam Puan Anna sebut tadi tu, kalau mindset ni negatif, dia akan nampak, apa company, belilah banyak sikit produk, orderlah banyak. Nampak tak? Kalau orang yang positif, mindsetnya positif, mindset kaya, kan, dia akan kata, wah, ini tak boleh jadi, next round kalau sampai kena booking, kena order separuh daripada yang sampai. Itu mindset. Tapi mindset ni panjang lah nak cerita sekarang. Mindset ni susah, ni tak boleh bercakap dekat komen tu. Nanti kita yang tak faham ni mungkin salah faham. Mindset ni maksudnya adalah cara fikir. Nampak?
sama macam Dr. Azizan buat dulu kan. Adik saya pun ingat saya yang buat seminar dulu. Masa Dr. Azizan awal-awal dia buat macam ni kan. Dia tengok, tolong sama lah macam kau. Okey, alhamdulillah, doakan saya dapat sama macam Dr. Azizan lah, dapat bagi manfaat kepada jutaan orang, kan, dapat ubah hidup ramai orang. Okey, itu adalah kepuasan yang paling besar bagi saya. Okey, dan anda perasan nombor 7, produk kita bukan sekadar produk pakai, bukan sekadar produk stokin, fabric, bukan, macam-macam hardware. Ya, kita ada juga makan, kan. Ni perempuan, kalau kita tanya dia orang, kan, kecantikan dengan kesihatan, yang mana lebih dia utamakan? Yang penting, dua-dua penting. Dia akan jawab kesihatan. Betul bos, kesihatan penting, kan. Tapi bila kita buka dia punya handbag, maka terkeluarlah dia punya lipstick yang berwarna merah. Kan. Dan kita tanya, apa barang-barang kesihatan yang ada dalam handbag dia yang bawa hulu kilir? Bawa hulu kilir, ke hulu, ke hilir. Tak ada, semuanya produk kecantikan. Tapi kesimpulannya bahawa dia nak kecantikan, kan, tapi dia faham bahawa kesihatan. Makan collagen untuk cantik dan sihat. Kalau cantik tapi tak sihat, jarang berlaku dekat dunia. Jarang kita dapat tengok orang yang tak sihat tapi cantik. Cantik ni dia macam glowing tau. Dia macam ada nur keluar, betul tak? Kan, walaupun dia tak adalah hidung macam saya ni kan, hidung kemek, kembang, lepas tu hitam. Yalah, contoh. Lepas tu macam apa kita kata, mata kecil, sepet kan, contoh. Kalau ikutkan macam tak cantik, tapi bila ada glow, bila ada nur, kan, nampak cantik, betul tak? Jadi dia kata kita kena faham bahawa kecantikan memerlukan kesihatan. Okey, nampak ni, collagen, plus, kan, boleh makan sehari 2. Cik Zainal kata insya-Allah lutut pun okey, kulit pun okey, kan. Lagi apa? Lagi ni. Nampak kita punya ni. Alamak, okey. Gabah Cafe. Tuan Sajadi. Sorry bos, tak ada tuju dekat siapa-siapa secara umum. Okey. Nampak Gabah Cafe. Anda tengok packaging dia, tuan. Ini kopi tongkat alik ginseng, kan. Yang kalau anda tengok dekat luar, ada yang packaging dia silver saja terus. Tepek pak. Anda boleh perasan tak betapa serius dia MXB? Anda tengok packaging kopi dia pun macam ni. Ini sachet tau. Dulu tengok dia punya apa nama dia, pack dia lagi. Dan ada lagi juga yang tadi saya bagi tahu, kejap-kejap habis, sampai habis kan. Alamak, sakitlah jiwa kita dekat HQ. Leader-leader kan, macam mak kaya pun dia tepuk dahi setiap masa kan. Okey, sebab apa? Sebab ni benda ni, masya-Allah, dia punya sambutan, terima kasih sangat-sangat. Dan kita dalam masa kita ucap terima kasih, kita juga minta maaf sangat-sangat atas perkara yang kita tak dapat nak elak lah. Memang tak dapat nak elak. KP. Lepas tu di lockdown. Lepas tu ada lagi diperketat, kan. Okey, jadi benda tu kita bersabar je lah. Okey, ni dia Vitox. Anda tengok nampak tak gold, nampak tak gold? Ini teh, kan. Tapi anda tengok dia punya packaging. Apa yang saya cuba sampaikan adalah betapa serius dia. Nampak ada mesti. Mana tak nampak keluar. Dan nampak design dia. Ini teh yang kita kata viral sekarang ni lah, kan. Macam Poyati tu antara dia punya ni. Dia memang sedap. Anda tengok packaging dia, anda nampak ke kilat-kilat tu, kan. Nampak tak? Nampak. Produk teh, anda tengoklah produk teh dekat luar, dekat supermarket. Packaging dia macam mana? Kan? Dan itu anda boleh tengoklah. Packaging kita pun menggambarkan keseriusan kita untuk berada dalam market. Okey. Okey. Jadi itu yang ketujuh, produk macam-macam ada. Macam-macam price range ada. Terpulanglah kepada anda nak yang price range yang mana, kan. Tapi seperti yang saya katakan kepada anda,
produk dengan price range yang rendah akan mudah untuk diperkenalkan. Manakala produk dengan price range yang sedikit tinggi daripada apa kita kata, daripada yang tadi tu, yang rendah tadi tu, akan biasanya susah sikit untuk diperkenalkan. Tetapi bukan susah, mencabar sikit untuk diperkenalkan, tetapi dia akan memberikan pulangan yang lebih besar. Normal, basic konsep, lebih besar harga, lebih tinggi dia punya margin. Okay, alright. Itu nombor 7. Nombor 7 tadi saya beritahu produk macam-macam. Masih ada yang tulis ke? Masih ada yang tulis ke? Nombor 8. Kenapakah anda adalah dalam golongan yang terrugi kan? Ramai yang golongan rugi, ada tergolong dalam golongan rugi, tapi tak masih belum terlambat untuk join MXB. Okay? Nak join MXB, ada klik je nama-nama mana yang komen-komen tu kan. Mana-mana klik sahaja. Tuan Azlan cakap baru sampai 1, tengok dah sampai 7. Tak apa tuan, boleh tengok replay nanti, boleh tengok replay, no problem. Kita tak delete. Okay. Jadi yang ke-8 adalah majlis ilmu yang ada dekat MXB. Anda boleh tengok, kita di syarikat hari-hari pun ada buat kelas kan, sampai satu hari 2 kali pun ada, dan itu di HQ. Dan di grup-grup kita, kumpulan-kumpulan bisnes anda, pemimpin anda pun ada buat kelas lagi kan. Macam-macam kelas ada, sebab ilmu menentukan pendapatan kita. Okay, jadi bila kita banyak hadir kelas ilmu, kita akan dapat tingkatkan pendapatan kita. Dengan syarat satu lagi, selepas ilmu, kena yang ejaan dia hampir sama, amal. Apa yang belajar, buat. Apa yang belajar, buat. Okay, itu nombor 8. Kita ada banyak majlis ilmu, HQ ada, leader ada, dan ada juga bagi speaker daripada luar kan. Jadi maksudnya mungkin ramai yang ada masalah lain, no problem, boleh tengok kemudian. Anda pergi dekat MXB for All, anda share benda ni balik, anda tengok balik, no problem. Okay, tapi masa tu anda janganlah tanya soalan sebab saya dah tak live. Kalau anda tengok kemudian, anda tengok sajalah. Kalau anda tengok sekarang, masa live, anda boleh tanya soalan ataupun bagi komen yang tertentu supaya boleh tengok secara live. Okay, nombor 7, income dari sekecil-kecil 200 satu hari sampai sebesar-besar 6,000 satu hari. 200 pun ada, tak cukup kecil ke 200? Saya kecilkan lagi lah, RM53.80. Contoh, ya ke? RM53.80. Contohlah RM50. Okay? Dari sekecil-kecil RM50 kan? Kan nak kecil lagi? RM10 lah, saya kecil. Dari sekecil-kecil RM10 sampai ke RM6,336 sehari pun ada orang buat kan. Jadi apa maksudnya? Maksudnya business plan kita ni reasonable dan masuk akal, logik akal kan, sebab ada orang capai. Yang kecil pun ada, yang besar pun ada. Kalau hanya yang besar je orang capai, something wrong. Kenapa tak ada orang capai yang kecil kan? Kalau yang kecil saja orang capai, something wrong juga. Kenapa tak ada orang capai besar kan? Kita kecil, sederhana, besar, semua ada. Ini cerita hari tau. 6,000 saya cerita tadi tu hari. Okey, bukannya bulan. Dan apa yang kita kata, business plan kita ni logik, masuk akal. Dan yang kedua, dia secara hari. Anda boleh buat hari ni, besok dapat gaji. Buat hari ni, besok claim. Buat hari ni, besok dah nak shopping baju sekolah anak, no problem. Okey. Kemudian kita kata dia satu benda yang modal dia adalah subjektif, dia tak fix. Ada sebuah setengah tempat anda kena buat 10,000 permulaan baru boleh masuk, boleh jadi dia punya partner. Anda nak buat franchise, anda rasa berapa harga untuk franchise yang biasa-biasa kan? Paling kurang 100,000. Kalau dah ada nama sikit, 200,000 nak buka franchise. Maksudnya dah ada brand macam Weekend nak buka franchise, contoh kan. Dekat luar nak buka franchise, berpuluh ribu, ratus ribu untuk franchise tu kan. Dia MSB, modal dia, sebab kita bukan franchise kan, kita lain, kita network marketing. Jadi di atas kita nak keluar RM180 ke, nak keluar RM1,800, atau nak keluar RM18,000, atau tak nak keluar, nak modal Elio dulu, boleh, no problem. Modal tetap keluar, cuma modal dia adalah duit pilihan.
ada ke tak ada, pilihan. Okey. Modal yang wajib, modal Elio, modal bercakap, modal masa, modal komitmen. Modal Elio dengan bercakap tu samalah kan. Modal masa, modal pengorbanan. Okey, itu kena ada, wajib. Dan ada orang tanya saya, kalau dia nak bermula di MSB, dia tak nak dia nak ada modal duit ataupun tak payah. Jawapan saya, kita nak pergi sejauh mana? Okey, sejauh mana you nak pergi bersama MXB? Sejauh mana you nak pergi bersama MXB? Permulaan itu sangat penting. Orang tarik anak panah, kan? Panah. Dia nak pergi sejauh mana? Permulaannya penting. Permulaan dia kat mana? Permulaan dia kat tarik tu. Jadi kalau nak pergi jauh, tariklah jauh sikit. Betul tak? Kalau nak pergi depan tu, tarik sikit je lah. Betul? Depan tu kan. Terpulang kepada anda. Anda nak pergi sejauh mana? Itulah modal dia. Contohlah anda pergi jumpa dengan jutawan kita kan, Mak Kaya ke, Puan Yong, Tuan Razak, Puan Ita ke. Anda nak tanya soalan, anda akan jawab satu soalan yang mudah sebelum anda buat komitmen. Iaitu soalan dia apa? Anda nak jadi apa kat MSB? Sejauh mana anda nak pergi dengan MSB? Anda cakap kepada mereka dan mereka akan bagi tahu anda. Dia akan tunjukkan jalan. Modal berapa, kan? Banyak mana masa nak kena standby, kan? Apa nak kena buat, kan? Pertama sekali bagi tahu kepada mereka anda nak sejauh mana bersama dengan MSB. Cukuplah beli beras, duit beras, buat dapat beli sayur. Okey, duit sayur lah anda akan dapat. Dapat beli baju anak cantik sikit pun okey lah. Baju anak cantik yang anda akan dapat. Tapi kalau anda kata saya nak ubah hidup, saya nak berjaya, saya nak jayakan ramai orang, saya nak 1 juta dalam masa 3 bulan 3 tahun bersama dengan MXB. Okey, itulah yang anda akan dapat. Apa yang anda nak, itu yang anda akan dapat. Okey, alright. Dan plan kita ni boleh diwariskan. Nombor 9 tadi, business plan kita masuk akal. Selain masuk akal, modal terpulang kepada kita, bayar hari-hari. Lepas tu plan kita juga ni membuatkan kita boleh wariskan kepada orang-orang yang kita sayang di kemudian hari. Okey, umur tak panjang. Kira-kira ada pula tu yang sekarang umur dia 64 tahun. Dia kira-kira yang saya bagi tahu tadi, alamak, tinggal 100 hari. Kan? Jadi dia dah fikir dah nak wariskan kepada siapa. Jangan risau, kita tinggal kepada anak-anak, kepada family kita yang tersayang. Okey? Dan boleh diwariskan. Itu yang ke-9 lah. Itu business plan kita, awesome. Kalau anda tak join, anda rugi. Nombor 10, yang terakhir adalah dekat MXB, kalau anda buat business MXB, anda akan ada ikan jerung yang akan kejar anda dekat belakang untuk pastikan anda berjaya. Banyak orang yang perlukan benda ni sebab dia dah peringkat awal kita mungkin terasa macam malas main-main, tak serius. Jadi kita perlukan ikan jerung belakang ni nak kejar kita. Supaya buat kerja, supaya kejar target, supaya capai berapa target kita kata income yang kita nak. Berapa orang kita dah share, berapa orang kita dah cerita produk ni, kan? Jadi ada orang belakang ikan jerung ni, dia akan kejar anda. Dah buat belum? Assalamualaikum, hari ni dah share kepada berapa orang? Ada orang akan buat benda tu kepada anda, kan? Sebab manusia ni peringkat awal, saya kata kepada kita yang masih leka, yang masih nampak benda ni main-main, masih tak serius, kan? Tapi sekurang-kurangnya bila ada jerung dekat belakang, dia akan tolak kita berjaya. Dan sampai satu ketika kita akan lahirkan leader di sini, iaitu seumpama Mak Kaya sebut, umpama pokok di hutan. Okey? Pokok di hutan boleh hidup walaupun tak ada orang siram, boleh hidup walaupun tidak ada orang baca. Okey? Sebab hidup kita, siapa yang tentukan? Sudah tentulah diri kita. Okey? Dan itulah yang saya dah share, cukup 1 jam, 1 jam saya share hari ini. Dan yang terakhir, saya nak kongsi kepada anda hanya perlu share banyak-banyak post yang ada dekat Facebook MSB for All. Kan, anda share. Yang kedua adalah anda buat testimoni sharing anda dekat Facebook anda. Lepas tu anda buat kita punya hashtag MSB, hashtag weekend, hashtag
MSB Contest 2021. Dan kita akan berikan satu smartphone Vivo secara percuma kepada anda, berdasarkan siapa yang share paling banyak dan juga testimoni dia paling kreatif. Dan testimoni paling kreatif ni, untuk dapat yang paling kreatif senang je, anda buatlah banyak-banyak testimoni. InsyaAllah mungkin salah satu tu masuk dalam kategori kreatif. Okey. Jadi kalau kita nak menang, banyakkan buat share testimoni kita, banyakkan share tentang MSB punya, MSB for all page ni punya posting yang ada. Okey. Alamak, tak cukup. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Kan kita ada hari-hari sembang kan. Jadi saya pun lama-lama pun orang menyampah juga. Nanti saya cakap lama-lama sejam ni tak habis-habis. Kan bila nak habis kan. Sebab dia tengah tengok, saya tahu. Biasalah manusia. Mana ada orang, semua orang suka. Betul tak? Kan, tapi dalam dia tak suka tu dia tengok juga. Kan? Okey. Tapi apa-apa pun, niat saya satu saja. Saya tidak ada niat untuk membuat lawak yang menyakitkan hati kan. Apa yang saya cuba adalah untuk memberikan mesej ni sampai kepada anda, supaya saya dapat memberikan sesuatu kepada anda supaya anda boleh ubah hidup. Bila anda ubah hidup, anda jadi orang lebih baik, anda ada income yang banyak, saya pun insya-Allah dapatlah sikit dia punya saham tu, betul tak? Kan? Dengan kita ni insan yang banyak kelemahan, apa lagi kita boleh buat? Kongsi ilmu yang ada dengan ramai orang. Okey, jadi kepada anda yang minat, yang rasa nak ubah hidup, yang rasa inilah masanya saya kena buat sesuatu untuk anak bini, untuk ibu dan bapa, anda pergi dekat komen, anda tengok nama-nama yang banyak komen kat situ, anda klik nama tu, anda berkenalan dengan mereka. Okey, apabila mereka komen, itu tanda mereka serius dan bersedia untuk membantu anda. Okey. Baik, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.